Kita mesti pernah dengar cerita pasal The Lost City of Atlantis, Greece, The Lost City of Petra, Jordan, The Lost City of Troy, Turkey, Machu Picchu di Peru. Jadi ini adalah kota-kota yang dikatakan telah hilang, lost daripada zaman moden. Pernah berlaku peradaban dan kemudiannya telah hilanglah peradaban berkenaan. Tapi sebenarnya di Malaysia juga ada. Jadi cerita ni saya dapat bila saya ke Sabah baru-baru ni. Saya ke Sabah, adalah dengar daripada penceritaan dan kemudiannya saya buat research berkenaan satu kota yang telah hilang daripada negeri Sabah pada hari ini yang pernah berlaku peradaban sebelum ini. Jadi kota itu adalah dipanggil sebagai The Lost City of Silimpopon. Okay, jadi Silimpopon ni terletak di mana? Silimpopon ini terletak di bahagian tenggara negeri Sabah. Kalau KK berada di sini, Sandakan, Tawau, dia terletak berdekatan dengan bandar besar Tawau lah. Tapi dia bukan terletak dalam Tawau, tapi dia paling hampir dengan Tawau. Jadi dia terletak bahagian hujung-hujung, dia dah pedalaman sikit. Jadi disitulah terletaknya Silimpopon yang dikatakan merupakan suatu bandar, kota yang pernah ada dan kemudiannya hilang pada hari ini. Okay, jadi Silimpopon ni secara sejarahnya dikatakan sebagai suatu kota yang pernah dibina berdasarkan sumber hasil bumi yang mempunyai jumlah arang batu yang paling besar di Asia Tenggara pada tahun 1930-an. Jadi suatu syarikat yang berpangkalan di London, United Kingdom, iaitu Cowie Harbour Coal Company. Syarikat ini yang beribu pejabat di London telah mengenal pasti ada satu kawasan di Sabah ni, iaitu kawasan Silimpopon ni lah, yang dikatakan mempunyai jumlah arang batu yang besar. Jadi kita kena tahu pada sekitar tahun 1920, 1930, sumber arang batu itu adalah sumber utama dari segi kenderaan, daripada segi sumber asli masyarakat dunia pada ketika itu. Masa tu mungkin petroleum belum lagi dianggap sebagai sumber utama ni lah, gas. Arang batu adalah sumber prima masyarakat dunia pada ketika itu. Jadi kawasan bernama Silimpopon ni telah pun dikaji mempunyai jumlah arang batu yang sangat padat, ketepatan sangat tinggi di kawasan Silimpopon. Jadi syarikat Cowie Harbour Coal Company yang berpangkalan di London ini daripada tahun 1905 telah pun menghantar masyarakat seperti masyarakat dari China, pekerja-pekerja mereka dihantar ke Silimpopon ini untuk dijadikan pekerja untuk mengeluarkan hasil bumi arang batu ini dari Silimpopon, dan mereka akan buat refinery, penapisan, dan mereka akan jual lah. Jadi semuanya akan kembali ke London. Jadi pada ketika itu Sabah ni sendiri yang pada ketika itu diperintah oleh syarikat Borneo Utara British pastinya akan memberikan keizinan ataupun kelulusan kepada syarikat Cowie tadi untuk datang ke Silimpopon dan membuat eksplorasi, mengeluarkan arang batu untuk dijual bagi syarikat berkenaan. Dan disebabkan itu jumlah kemasukan migran yang dibawa dari China, dari Jepun dan penduduk-penduduk daripada Britain sendiri dihantar ke Silimpopon ini, dan pada sekitar tahun 1920-an jumlah penduduk di Silimpopon mencecah 3,000 penduduk, yang mana pada ketika itu melebihi penduduk di Bandar Tawau itu sendiri. Bandar Tawau bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu, Sandakan. Tetapi walaupun Tawau ni bandar ketiga terbesar, Silimpopon mempunyai penduduk yang lebih ramai daripada Bandar Tawau. Jadi bayangkan bagaimana kota Silimpopon ini, kota yang asalnya digunakan untuk mengeksplorasi sumber arang batu, telah membangun sebagai satu kota apabila ada hospital, ada kedai, ada sumber-sumber yang melengkapkan elemen Silimpopon ini sebagai sebuah kota yang didiami oleh lebih 3,000 penduduk pada tahun tersebut. Dan Silimpopon pada ketika itu, bagaimana kemajuan nak kata Silimpopon ni ada, dia ada satu landasan kereta api, sebab landasan kereta api ini penting untuk menjadi satu mobility kepada pekerja-pekerja di Silimpopon itu sendiri, dan juga bagaimana untuk menghantar arang batu ni daripada Silimpopon. Silimpopon ni terletak di sedikit pedalaman dalam negeri Sabah tu. Jadi nak hantar ke laut perlukan satu landasan kereta api. Jadi peradaban daripada segi mobility, daripada segi kesihatan, daripada segi pemakanan, dah ada satu peradaban di kawasan yang tiba-tiba terpencil, tiba-tiba menjadi satu kota. Dan selain itu, keunikan Silimpopon ini juga apabila di kawasan berkenaan mempunyai koin ataupun duit shilling mereka sendiri. Perkara inilah menunjukkan elemen peradaban tu ada, sebab mereka tak pakai duit yang dipakai di negeri Sabah, tapi mereka ada satu token yang diguna pakai oleh masyarakat ataupun pekerja-pekerja di Silimpopon ini untuk saling melakukan transaksi perdagangan. Dan koin ini juga telah dijumpai oleh para pengkaji, para saintis pada hari ini. Sumber arang batu ini mula menjadi tidak popular sekitar tahun hujung 1920-an apabila petroleum mula terhasil, mula dijumpai oleh masyarakat antarabangsa. Jadi sumber arang batu
batu ni dah tak mula diminati kerana pertama lebih berkos tinggi, yang kedua lebih sukar lah untuk pihak-pihak ini nak buat satu eksplorasi arang batu. Jadi disebabkan itu sekitar hujung tahun 1920-an arang batu sudah tidak menjadi popular dan menyebabkan syarikat Kowi Harbour Coal Company itu telah pun mengeluarkan pekerja-pekerja mereka daripada kawasan Limpopo, yang mana kesannya Limpopo ini yang sebelum ini didiami oleh pekerja-pekerja berkenaan dan sekarang ini terpaksa dikeluarkan, yang akan menyebabkan Limpopo ini tiada lagi penghuni. Sekitar tahun 1932, sekitar tahun 1933 rasmi bahawa kota Limpopo ini tidak lagi dihuni oleh sesiapa apabila syarikat Kowi Harbour Coal Company ini meninggalkan 100% sumber eksplorasi mereka di Limpopo. Mereka hantar balik pekerja-pekerja mereka, ada yang balik ke London, ada yang dihantar bekerja di sekitar Sabah lah, yang menyebabkan Limpopo tinggal kosong saja, telah tidak ada penghuni dan kembali menjadi hutan belantara. Dan sehingga kepada hari ini kalau kita dapat buat kajian, kita dapat lihat ada peninggalan-peninggalan gua arang batu, bangunan-bangunan terpencil yang masih ada sehingga ke hari ini kerana tidak dihuni oleh sesiapa. Jadi itulah kota yang hilang yang pernah wujud sebelum ini pada tahun 1905, kota Limpopo, yang kemudiannya pada hujung 1930-an telah pun ditinggalkan oleh penduduk berkenaan, yang menjadikan Limpopo ini sebagai the lost city of Limpopo.